don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamen tentang isu tidak usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, kata Johari. Saya baca dia sikit. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengesahkan sekali lagi tidak menerima sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mari kita dengar respon itu di Datuk Kamal Media akan untuk komen macam biasa. Bertanya lah, menurut kenyataan daripada speaker, menurut kenyataan daripada Dewan Rakyat, tidak ada usul undi tidak percaya yang diluar-luarkan. Kononnya mereka mahu yang Mohd Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhenti, letak jawatan. Tiba-tiba saya dapat tahu sehingga saat ini tidak ada sebarang usul undi tidak percaya ataupun undi kepercayaan dibawa oleh parti pembangkang kepada Dewan Rakyat. Menurut Datuk Seri Johari Ghani, Datuk Seri Johari, Tan Sri Johari, saya sebagai speaker Dewan Rakyat, tak ada. Selalunya kalau nak buat usul di Parlimen mesti sekurang-kurangnya 14 hari. Hari ini dah 9 Oktober. Tinggal lagi 5 hari. Mana usulnya? Jadi jangan banyak cakap lah. Orang kata jangan banyak sembang. Kalau benar anda punya kekuatan, bawa. Kita warga demokrasi, warga cinta damai, mau melihat. Kalau rasa mereka ada kekuatan, bawa lah. Dan kalau seandainya Parlimen memutuskan Datuk Anwar Ibrahim tidak mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat, maka beliau perlu meletak jawatan. Bukan hanya melontarkan kenyataan, mesti letak jawatan, mesti letak jawatan. Kita ni siapa saya nak suruh letak jawatan sedangkan tidak ada pun sebarang usaha dilakukan. Saya bukan untuk menggalakkan, tetapi kadang-kadang geram juga saya. Tak habis-habis dengan isu tebuk atap, isu langkah itu, langkah ini. Biarkanlah kerajaan ini mentadbir sebaik mungkin untuk dalam tempoh jangka, jeda waktu sehingga 2026 nanti saya bila sampai pilihan raya, bertandinglah. Kalau hebat sangat. Jadi kembali pada ini tajuk kita. Yang saya katakan lebih sudu dari kuah. Saya melihat juga saya kadang-kadang saya nak tegur. Semalam pun saya dah mengundang 2 orang warga veteran UMNO yang selalu menyatakan agar pimpinan kembalilah ke pangkal jalan kalau anda sesat di hujung jalan. Kerana kita melihat kadang-kadang dulu punca kehancuran yakin rakyat ataupun berlakunya hakisan yakin rakyat terhadap pimpinan Kerajaan Barisan Nasional ini kerana sikap pemimpin terdahulu. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni mereka tidak berada bersama dengan kita. Pembersihan sedang dilakukan oleh Presiden Parti Datuk Seri Hamidi yang kita dapat lihat UMNO sudah pun mula bangkit apabila ia dipimpin oleh anak-anak muda dengan semangat juang yang mantap dan menyantuni rakyat. Saya melihat bahawa kalangan wakil-wakil rakyat yang dipilih, contoh Pak Adik Awi di Ninggeri, Syed Hussein di Mahkota, saudara Helmi, saudara di Melaka, begitu juga Ketua Pemuda, saudara Datuk Dr. Akmal. Anak-anak muda memang menyantuni. Tapi bagaimanapun orang keliling. Masalahnya sekarang ni selalu berlaku adalah orang keliling. Di sini saya nak menegur pimpinan. Antara punca akhirnya kehebatan Datuk Seri Najib itu tergugat ataupun terkesan apabila orang keliling. Mereka bersikap lebih sudu dari kuah. Rakyat nak jumpa pun sukar. Sekarang ni pun saya melihat ada juga ciri-ciri sebut. Mungkinlah kerana berada di sekeliling yang Mohd Perdana Menteri adalah anak-anak muda. Memang kita suka melihat anak muda. Tapi jangan dikepung pemimpin anda. Biarkanlah rakyat mau berjumpa dengan pemimpin. Saudara, kadang-kadang rakyat cuma nak berdentang mata. Negara kita ni tak besar mana, saudara. Kecil Malaysia ni. Tetapi hasilnya banyak. Janganlah dikepung. Biarlah rakyat menikmatinya. Saya berkali-kali menyatakan contoh. Bila ada satu-satu majlis acara rasmi, kadang-kadang saya hadir, ada juga jemputan, contohnya pemimpin turun padang bersama rakyat. Jadi rakyat biasa, mereka berkumpul dalam dewan tu, kadang-kadang majlis acara bermula jam 3 petang ataupun 4 petang. Tetapi warga
yang dapat tahu pemimpin datang ke kawasan mereka, mereka berada dalam dewan sejak daripada pukul 1 tengah hari. Sengah tu tak sempat zuhur pun, punya nak menyambut pemimpin. Jadi, apa berlaku Saudara? Bila ada majlis bermula, pemimpin sampai, beliau dikepung, rakyat nak bersalam. Jauh-jauh angkat kat tangan begitu saja. Sayu hati rakyat Saudara. Yang kedua, ini paling membosankan saya. Barisan 1, 2, 3 tu, barisan di hadapan yang menghadap pimpinan yang hadir ke kawasan mereka, terdiri daripada beberapa pegawai. Anda sentiasa berjumpa, kalau anda jadi ketua pengarah, nak jumpa dengan Perdana Menteri, selalu anda jumpa dengan Perdana Menteri. Perlu apa anda berada di hadapan? Biarkan warga kampung, warga desa duduk di barisan hadapan supaya mereka dapat melihat, oh ini Perdana Menteri aku, oh ini Timbalan Perdana Menteri, oh ini Presiden UMNO, ini pemimpin kami, ini Pak Menteri. Itu yang seharusnya dilakukan. Bukan anda mengepung. Bila dikepung, ini yang saya katakan lebih sudu dari kuah. Anda pegawai kerajaan, ketua pengarah, ketua siusa, timbalan ketua siusa, ketua bahagian. Tak perlu sebab anda menghadiri mesyuarat pos kabinet tiap-tiap minggu. Nak tunjuk muka buat apa? Sambut di luar, bila kereta sampai, salam, biarkanlah pemimpin bersama rakyat. Jangan dibiarkan rakyat berjauh hati. Budaya ini mesti dihentikan, saudara. Dan saya melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim tiap-tiap minggu, hari Jumaat, menyantuni. Dia pergilah dari satu daerah ke satu daerah, bertemu dengan rakyat di masjid, duduk makan dengan rakyat. Itulah yang membuatkan rakyat senang. Presiden UMNO juga turun bertemu dengan warga. Tetapi kadang-kadang bila acara-acara resmi itu, janganlah dikepung. Janganlah kita bersikap lebih sudu dari kuah. Kadang-kadang bila rakyat dapat tahu, wah ini yang datang ni menteri. Oh, menteri datang ni ada masalah dia dengan anak-anak dia mungkin. Anaknya ada masalah. Contohnya katalah Datuk Zamri Abdul Kadir turun ke mana-mana bahagian. Anak dia menuntut di universiti. Mungkin nak cari PTPTN tak dapat, lambat dan sebagainya. Mungkin mereka mahu mendapatkan santunan. Biarkanlah rakyat berjumpa dengan Pak Menteri. Jangan anda kepung. Saya cukup tak suka saya kalau saya melihat pegawai-pegawai menteri mengelilingi macam langau-langau. Maaf cakaplah saya pada saya bertengok kadang tu sakit hati. Sebab rakyat daripada awal pagi bersiap. Makcik-makcik yang buat kuih kari pap, yang buat bihun. Oh, pagi-pagi dah menyiap. Nak bagi persiapan untuk pertemuan waktu petang. Pukul 12 tengah hari pun bergocah-gocah lah saudara. Mandi dengan make up. Maklum sajalah. Nak terima Pak Menteri. Tiba-tiba Pak Menteri pun diarak dengan permaidani dengan bunga mangga dan permaidani merah. Hanya sekadar melambai saja. Jauh hati saya. Izinkan Pak Menteri kita ni menyantuni mereka. Jangan kita sekat. Jangan bersikap lebih sudu dari kuah. Meluat saya. Begitu juga kadang-kadang ada rakyat yang mohon sentuhan Pak Menteri. Bagi mereka, kalau dapat bersalam tu, 10 tahun dia akan ingat. Saya pernah menyarankan pada pimpinan UMNO khususnya. Sebab saya warga UMNO saya menyarankan pada mereka, kalau boleh, tak perlu lagi buat makan-makan besar. Makan-makan besar di hotel-hotel. Tak perlu. Seandainya saya ini, wakil rakyat, ahli parlimen ataupun menteri, turun katalah pergi ke kawasan di Pontian. Tak perlu cari hotel. Lebih baik cari rumah makcik yang tak begitu berpendapatan besar. Bagi dia ini peruntukan. Pegawai pergilah turun. Pakcik, abang, ataupun Kak Long, ataupun Abang Long, ini wang untuk buat Pak Menteri akan datang, dia nak makan bersama dengan rakyat. Saudara, yakinlah cakap saya. Kalaulah Pak Menteri turun ke gelanggang, duduk makan bersama dengan rakyat, tuan rumah tu saudara, tuan rumah di mana Pak Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri turun makan bersama dengan rakyat di kawasan mereka, dia akan ambil gambar. Gambar itu akan digantung dekat rumah dia, 50 tahun dia tak akan lupa. Kesannya tentulah kasih sayangnya menyerap. Ini tidak. Bila nak adakan majlis, mesti adakan dewan besar. Dalam ada makanan, meja utama, KSU, TKSU, ketua pengarah, wakil-wakil rakyat yang datang lain. Buat apa? Meja utama biar rakyat biasa. Inilah masanya rakyat bersama dengan pemimpin. Jadi saya haraplah
pegawai, berhentikanlah kerja-kerja untuk mengepung pemimpin kita. Kita negara yang aman. Tak ada masalah. Kita ada pegawai berkuasa untuk mengawal keselamatan. Ini kadang-kadang untuk satu tahun berapa kali Pak Menteri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri turun ke kawasan anda. Kalau 10 kali jugalah anda di situ. Bagilah rakyat dapat merasainya. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan sebagaimana nyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi bila menyarankan bahawa UMNO harus komited untuk memperkukuhkan kerjasama parti dalam komponen kerajaan perpaduan. Ini pun penting. Jangan kita nak berbalah. Mesyuarat Majlis Tinggi UMNO kemarin saudara memutuskan bahawa ukhuwah persahabatan dalam kalangan pimpinan-pimpinan kerajaan perpaduan itu mesti ditingkatkan. Itu merupakan perkara yang ditekankan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO yang berlangsung malam Isnin lalu, saudara. Dan bagaimanapun, Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras membantu pelarian kecil Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Berarti itu, saudara, dalam sidang media selepas mesyuarat itu, Sesat Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Waji berkata, UMNO merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh jentera parti kerajaan perpaduan, termasuklah rakan-rakan parti komponen Barisan Nasional, Friends of BN dan Pakatan Harapan, saudara. Jadi nampak guys, saudara, ukhuwah perpaduan ini kalau ditingkatkan sebagaimana saya kata malam tadi, sebagaimana kita berbincang malam tadi dengan warga veteran UMNO, Datuk Abdul Hamid, beliau menekankan bahawa yang paling penting sekali kita menyantuni ukhuwah persahabatan. InsyaAllah kita boleh menang. Saya Datuk Sani daripada Perak juga selaku ketua ataupun pengurusi UMNO Veteran Perak. Kita tak mahu lagi melihat suasana bagaimana akhirnya. Sebagaimana boleh nyatakan semalam di negeri Perak, majoriti penduduknya Melayu 63%. Yang mentadbirnya sebagai ketua pentadbir menteri besarnya Melayu. Datuk Seri Syarani. SK lain. Tetapi barisan pembangkangnya semua Melayu. Ini masalah besar. Ini perlu disantuni dan kita harus perhatikan sebaik mungkin. Jadi saya mengharapkanlah agar dalam suasana begini, teman-teman laksanakanlah tugas anda sebagai orang menteri ataupun orang-orang yang rapat dengan pemimpin. Janganlah bersikap lebih sulu dari kuah. Saya nak cakap lebih nanti sakit dada saya. Jadi dan saya juga harus bergegas sebab malam ini adalah sempena yang ke tahun 96. Malam ini adalah merupakan tarikh penting juga. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita Datuk Zahid Hamidi menjawat jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia pada tahun 1996. Dan kabarnya ketua-ketua pemuda zaman beliau akan hadir dan saya nak menyantuni mereka. Kita saya baca detail lagi. Beliau berkata tiada sebarang percubaan untuk menghantar usul undi tidak berjaya sama ada melalui panggilan telefon, email atau surat menyurat pada sidang parlimen yang akan bermula 14 Oktober ini. Ini kerana sudah tentu untuk memungkinkan undi tidak percaya itu terjadi, usul mesti dihantar kepada saya setakat ini 2 Oktober. Saya tidak dapat apa-apa usul. Kita itu menyiapkan kerja apa-apa dan dapat makna Ibrahim. Assalamualaikum.